Cantiknya mata. Pasti kita geram apabila melihat khususnya bayi yang memiliki sepasang mata yang cantik. Apatah lagi wanita pasti mengidamkan sepasang mata yang jernih, yang bersinar bak mentari. Tidak kurang juga lelaki memiliki mata yang cantik. Takutnya tengok mata mereka. Kenapa tu? Merah. Ngerilah tengok mata orang sakit. Untuk mengetahui penjagaan kesihatan mata, jom kita belajar Bahasa Melayu tahun 4. Objektifnya, pada hari ini cikgu mengharapkan murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan kemahiran menulis. Mari kita lihat buku teks yang berkaitan dengan tajuk penjagaan mata ini. Di semua klinik, Hadif membaca majalah tentang kesihatan mata. Kesihatan mata merupakan perkara yang perlu diambil berat. Tujuannya adalah untuk menjaga keseluruhan fungsi penglihatan. Kita perlu memastikan jarak penglihatan semasa membaca adalah antara 30 cm hingga 40 cm. Jarak yang terlalu dekat akan menyebabkan otot-otot mata menegang untuk memfokus. Kedudukan badan hendaklah sentiasa tegak. Semasa menggunakan komputer, pastikan kedudukan komputer adalah sama paras dengan mata pada jarak 30 cm. Cahaya skrin komputer juga tidak boleh terlalu terang. Keadaan ini akan menyebabkan mata mengalami keletihan. Lihat paparan dalam keratan akhbar yang berkaitan dengan mata. Yang pertama, impak gadget pada mata. Yang kedua, jangan ambil ringan penjagaan mata. Bagi murid-murid, khususnya apabila seseorang dijangkiti ataupun mengalami sakit mata, pergi berjumpa dengan doktor. Paling tidak, doktor akan memberi 3 hari cuti. Kalau orang dewasa tidak boleh pergi bekerja. Manakala kanak-kanak pula ataupun pelajar sekolah tidak dibenarkan pergi ke sekolah kerana penyakit mata ni termasuk dalam kategori penyakit yang boleh berjangkit. Bayangkan, dengan ambil mudah, ada pula kalau orang yang sakit mata, mereka terpaksa memakai cermin mata yang berwarna hitam dan sebagainya untuk melindungi mata. Mata kita ini amat bermakna. Kamu lihat orang buta yang begitu susah untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat, terpaksa menggunakan tongkat. Tapi Allah kurniakan pada orang buta mereka ni istimewa. Cuma kita nampak buta pada mata, tapi pada hati mereka mungkin terang dan sebagainya. Oleh baik pada penjagaan mata ini, jangan ambil mudah. Antara makanan yang baik untuk kesihatan mata supaya mata kita ni sentiasa sihat dan bersinar, sudah pastinya buah-buahan dan sayur-sayuran. Bagi kanak-kanak ataupun murid-murid sekolah khususnya, tidak suka makan sayur khususnya. Tetapi kalau nak sihat, kena makan sayur-sayuran dan buah-buahan setiap hari supaya mata sentiasa sihat. Dalam kelas, cikgu lihat murid prasekolah, murid tahun 1 sudah memakai cermin mata. Bukan sedikit, bilangannya bertambah dari setahun ke setahun. Puncanya kenapa? Kalau dulu orang kata menonton televisyen, tetapi yang lebih bahaya sekarang ni apabila kita mengguna telefon bimbit dalam tempoh yang terlalu lama. Bermula bayi yang berusia setahun. Di mana-mana pun kalau kita tengok untuk mengelakkan menangis, ibu bapa memberikan telefon bimbit, iPad dan sebagainya. Mereka mula menonton video dan sebagainya, lama-kelamaan mata boleh rosak. Jadi untuk menjaga penjagaan mata, pastikan kita amalkan makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Salah satu cara untuk menjaga mata. Latihan pada hari ini, kamu dikenaki menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang dibaca sebentar tadi. Mari kita bincang. Contoh jawapan bagi latihan pemahaman. Nombor 1. Apakah tujuan penjagaan kesihatan mata? Tujuan penjagaan kesihatan mata adalah untuk menjaga keseluruhan fungsi mata. Itu tujuannya. Nombor 2. Berapakah jarak yang sesuai antara mata dengan bahan bacaan?
Jarak yang sesuai antara mata dan bahan bacaan adalah antara 30 cm hingga 40 cm. Itu jarak yang ideal kita ke mata dengan bahan bacaan. Yang ketiga, mengapakah cahaya skrin komputer tidak boleh terlalu terang? Cahaya skrin komputer tidak boleh terlalu terang kerana menyebabkan mata mengalami keletihan. Dan soalan yang keempat, bagaimanakah cara untuk mendapatkan vitamin A dan C? Kita boleh mendapatkan vitamin A dan C dengan minum susu dan makan lobak, brokoli serta buah-buahan. Tadi cikgu dah cakap, ini antaranya vitamin A dan C itu penting. Dan yang terakhir, nyatakan 3 cara senaman mata yang betul. Tengok, mungkin ada orang tak pernah buat. Kita biasa nak bersenam, main bola, main badminton dan sebagainya. Ada senaman mata. Apa dia? Yang pertama, memandang objek terjauh dan yang terdekat. Yang kedua, menggerakkan mata ke arah kanan, kiri, atas dan bawah selama beberapa saat. Dan yang ketiga, melihat objek hijau seperti tumbuhan hijau di taman. Kalau boleh, waktu awal pagi bangun tidur, lihat benda-benda macam ni, terutama benda hijau. Sebagai kesimpulan dan penutup berkaitan dengan tajuk penjagaan mata, cikgu harap anak-anak murid khususnya pada zaman teknologi ini yang lebih kepada dunia di hujung jari, kalau cikgu rasa setiap orang, khususnya murid yang memiliki telefon bimbit, pasti setiap hari kamu akan menggunakan telefon bimbit, terutamanya untuk berhubung dengan kawan, mencari maklumat dan sebagainya. Pastikan menggunakan dengan jarak yang betul. Itu saja yang cikgu nak kongsikan pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya. Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Bye.